Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pengerusi Surau Al-Fatihah Ahad Tuan Syed Ahmad bin Ali, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Haji Azman bin Haji Halim selaku ceramah kita pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin kemuliaan dan pertolongan daripada Allah SWT, berkat malam yang penuh berkat ini, malam Jumaat, dan juga masih ada lagi suasana menyambut Maulid Nabi. Alhamdulillah, Allah datangkan seorang rafi dan da'i untuk bersama-sama kita pada malam ini. Jadi untuk itu, sebelum kita mulakan majlis ini, perlulah saya menerangkan sedikit kepada Ustaz baru pertama kali di Surau Arab ini. Ustaz ialah Ustaz Haji Azman bin Haji Alim, berasal dari rantau Negeri Sembilan. Alhamdulillah, jauh Ustaz datang kemari. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz pernah belajar di Sekolah Menengah Agama Ampangan. Kemudian lepas itu belajar lagi di Pondok Kota Sarang Semut di Kedah. Ustaz terus belajar lagi dan nyambung pelajarannya ke Universiti Azhar di Mesir, dan Ustaz pernah bekerja di Pejabat Agama Negeri Sembilan. Itu juga Ustaz pernah bekerja itu juga Ustaz pernah berceramah di TV, iaitu OSIS, dan Ustaz juga merupakan seorang guru di Tahfiz Nurul Huda Selangor. Sekarang ini Ustaz sebagai pendakwah bebas dan banyak mengadakan kelas dan juga kuliahnya, terutama di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Johor. Untuk makluman kita semua, Ustaz juga pernah menjadi imam di Masjid KLIA. Jadi Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Mudah-mudahan dengan adanya kita bersama-sama dengan Ustaz pada malam ini, apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti, mudah-mudahan ilmu itu dekat di hati kita. Dengan ilmu itu juga kita dapat beramal, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu juga dan amalan kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan tidak buang masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz untuk meneruskan ceramah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurusi Majlis, yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau Arab, Tali Jawatan Kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, habaib, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan oleh Allah taala kepada kita. Sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sedikit yang diberikan ini untuk dikongsikan, bukan kita nak membanggakan, bukan kita nak menunjuk-nunjuk, bukan kita nak rasa sombong, tapi yang sedikit ini nak kita kongsikan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat beramal, dapat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita selalu menyebut tuan-tuan perkataan syukur. Apa makna syukur? Alhamdulillah. Ya ke alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah tu pujian tuan-tuan. Kalau syukur itu sekadar memuji Allah, berapa kali puji satu hari? Sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah ini tak terhitung banyaknya tuan-tuan. Jadi berapa kali sangat kita puji Allah? Kalau kita rasa syukur tu memuji Allah. Dalam sehari 17 kali je kita ucap alhamdulillah. Rakaat pertama sampailah 17 rakaat alhamdulillahi rabbil alamin. Itu je lah tuan-tuan. Tapi nikmat Allah yang kita makan, yang kita guna, yang kita sedut, nafas kita ni tak tahu berapa puluh ribu kali. Takkanlah hanya dengan 17 kali saja puji Allah. Tu ke syukur? Apakah syukur hanya sekadar menyebut alhamdulillah? Nikmat Allah Ta'ala satu hari begitu banyak sehingga tak terhitung banyak. Puji Allah 17 kali ke? Apa makna syukur tuan-tuan? Syukur ni kena faham betul-betul. Sebab kita selalu sebut syukur. Sehat tuan? Alhamdulillah. Syukur. Apa makna syukur? Tuan-tuan, apa makna syukur? Selalu orang sebut syukur, rahmat. Orang rajin menyebut tapi tak faham apa makna. Kita hari ni tuan-tuan belajar kadang-kadang pandai menyebut je, makna tak pandai. Mengaji apa tuan? Fiqh. Fiqh apa tuan? Fiqh lah. Yalah fiqh tu apa? Fiqh lah. Takkan tak tahu fiqh? Apa fiqh? Fiqh. Yang ngaji bab sembahyang. Itu kan fiqh tu. Ngaji apa tuan? Tauhid. Tauhid apa? Tauhid. Usuluddin. Usuluddin tu apa tuan? Tauhid. Tak faham pun sebenarnya. Sampai hari ni kita tak faham gitu. Yang mengaji-mengaji ni tuan-tuan kan, ngaji apa tuan? Tasawuf. Apa makna tasawuf? Tasawuf lah, sufi. Yalah apa dia tu? Tasawuf lah. Tapi tak tahu apa benda. Akhirnya apa yang kita buat hari ni nak kata belajar ilmu tasawuf tapi tak ada pun bentuk sufinya. Belajar ilmu fiqh tak ada pun bentuk fiqhnya. Belajar ilmu tauhid tak ada pun tauhidnya. Sebab tak faham ta'rif, pengertian sebenar. Kita main ikut-ikutnya. Ini jadi dia tuan-tuan kan. Hari ini kita selalu sebut syukur tuan-tuan. Alhamdulillah. Kan? Puji Allah Ta'ala. Syukur ini tuan-tuan ialah meletakkan suatu nikmat yang dikurniakan Allah
pada tempat dia. Tu makna syukur. Syukur ni ialah meletakkan suatu nikmat yang Allah kurnia kat kita ni pada tempat-tempat dia. Nikmat sihat letakkan pada tempat dia. Tu tanda orang syukur pada Allah. Kan? Nikmat apa tuan-tuan yang tuan-tuan peroleh hari ni, letakkan pada tempat. Allah Ta'ala bagi nikmat mata, letakkan mata tu pada tempat dia. Kan? Allah Ta'ala kata, jangan letakkan, gunakan mata kamu pada jalan, pada tempat melihat benda yang aku haramkan. Artinya orang gunakan juga pada tempat benda haram, orang ni tak bersyukur dengan apa yang dikurniakan Allah. Sebab itu tuan-tuan, agama ini pertama-tama sekali, awaludin ma'rifatullah, pertama sekali tuan-tuan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu apa dia nak, apa dia tak nak. Kita ni hari ni nampak macam kenal ya, tapi benar tak kenal pun. Nampak macam kenal Allah, tapi hakikat dia kita tak kenal Allah. Maaf cakap tuan-tuan, berapa ramai yang semayang ni kerana rindu kat Allah. Ni datang semayang ni pasal rindu lah. Rindu kat Allah Ta'ala datang semayang ni kerana cinta lah. Rindu dan cinta pada Allah kita datang semayang ni, atau pasal nak pahala banyak, atau pasal ni kewajiban semayang, atau pergi salat berjemaah dapat 27. Kau tak dapat? Tak ada. Pasal apa tak ada? Tak 27. Betul ke datang tadi pasal rindu? Ni jujur-jujur cakap, ni surau ni. Surau. Jujur-jujur cakap, tadi datang solat ni kerana rindu ke, kerana cinta ke, kerana yang lain pada tu. Ataupun orang panggil tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ada azan. Tu kah? Atau memang datang dirindu kat Tuhan? Nak rindu macam mana Tuhan tak kenal? Nak cinta macam mana Tuhan tak kenal? Tuan-tuan malam ni tadah telinga lah. Ustaz ni ceramah ke dia nak bedal kita? Tak ada. Ini memang nak pukul rapat punya ni. Sebab yang datang semayang ni banyaknya, minta maaf cakap, tak kenal Tuhan pun. Allahu Akbar, merayau, jalan motor. Dengan semayang ni, ngadap siapa ni? Ngadap Tuhan. Ngadap Tuhan. Habis tu apa berjalan? Allahu Akbar. Mana pergi? Sebab itu Nabi SAW ditanya. Jibril datang tanya dia, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kat aku apa makna ihsan ini. Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekarang ni kita nak abdikan kat siapa? Kita pun tak kenal kat siapa kita nak abdikan. Kat siapa? Tuan-tuan memang sebut Allah sampai gantunglah kalimah Allah Ta'ala. Lekat dekat masjid Allah Muhammad. Main gantung-gantung pula dah sekarang. Pasal apa gantung tu? Tu Allah ke? Tu gantung apa? Gantung tampal. Tu gantung apa? Apa makna Allah? Alif lam lam ha. Satu kalimat 4 huruf. 4 je, tak banyak. Bunyinya apa? Allah. Tuan-tuan pun gantung tu. Allah Muhammad. Surau ni saya pergi tak ada gantung. Surau lain ada. Oh ada tu. Tinggi lagi. Tuh. Allah ke tu? Tuh. Alif lam lam ha tu. Allah ke? Apa makna alif tu? Apa makna lam? Apa makna lam? Alif lam lam ha. Apa makna tu? Allah. Dia tak bunyi Allah. Alif lam lam ha. Apa bunyi? Tak ada bunyi. Kalau tak sambung dia tak ada bunyi lah. Apa makna alif tu?
Tuan-tuan jangan main gantungnya kalau tak tahu. Orang Kristian pun gantung juga Jesus dia. Kita pun ikut dia ke? Main gantung-gantung ni. Oh, ni tuan-tuan mesti kata ni ilmu apa ni pelik Ustaz ni. Dah nak bagi faham ni. Orang gantung kita gantung, orang gantung kita gantung. Apa makna alif? Pasal apa dia ada 4 huruf je? Alif, lam, ha. Asal 4 je. Zat Allah. Lagi? Ha? Sifat lagi? Af'al lagi? Asma. Okey. Betul? Dia ada 4 je tuan-tuan tu. Dalam satu kalimat Allah Ta'ala ini, tu, ada 4 ni je. Ada zat, ada sifat, ada af'al, ada asma. Tu gantung apa? Mana dia Allah? Mana dia Allah? Malam ni kita nak kenal Tuhan ni. Tak kenal Tuhan, mayang pun tak dia apa tuan-tuan. Allahu Akbar, Tuhan tak kenal juga. Tak kenal pun. Baca je lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu ya. Orang rukuk, orang sujud, tahu-tahu habis semayang. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nak kenal malam ni, nak kenal lah. Malam ni kurang-kurang 2 jam lah. Kita nak bagi kenal betul-betul Allah Ta'ala ni. Kalau tak, tuan-tuan, sia-sia buat ibadat ni orang ni. Habis semayang, habis. Tak ada makna, tuan-tuan. Sebab itu agama mula-mula awal din ma'rifatullah. Tuan-tuan tengok dalam Quran. Nah, Allah ciptakan kita ni, tuan-tuan. Sebelum ni kita ada tak? Tak ada. Pasal apa Allah Ta'ala ciptakan kita ni? Pasal apa? Nak abdikan dekat dia lah. Nak abdi macam mana tak kenal dia? Okey. Dia dijadikan kita sebagai khalifah lah. Illa liya'budun. Ayat tu memang tuan-tuan baca lah selalu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa makna liya'budun? Sembah apa tak kenal. Sembah apa tak kenal. Kan? Nak sembah mesti kenal dia dulu. Allah ciptakan semua-semua ni pasal kita lah. Pasal apa dicipta kita? Pasal teringat kat kita dia cipta ni. Kalau tak teringat, hampir dia tak cipta kita ni. Apa faedah dia cipta kita? Ada faedah. Pasal nak suruh sebut dia. Habis kalau tak sebut dia, dia jadi apa? Tuan-tuan semua sebut nama Allah. Besar ke Allah Ta'ala bila tuan-tuan sebut ni? Pasal tu dijadikan kita. Pasal nak suruh sebut dia. Pasal dia jadi kita tu nak suruh sebut dia lah. Kalau tak sebut, rosak dia. Tak ada lah. Itu apa faedah dia cipta? Apa faedah dia buat kita? Malam ni tanya tak boleh jawab ni macam mana ni? Untuk kenal dia. Dia cipta ni nak bagi kenal dia lah. Okey. Sekarang kenal tak? Sikit je. Mana boleh aku tu? Tadi kata dia cipta untuk kenal dia. Okey, sekarang tuan tak kenal dia, tuan bersalah dengan Allah sekarang ni. Aku ciptakan tu semua-semua pasal teringat kat hang dia tak. Aku teringat kat engkau ni, aku buat engkau. Supaya apa? Supaya engkau ingat kat aku yang membuat engkau. Aku cipta engkau ni supaya engkau ingat aku lah. Kalau engkau tak ingat aku, nanti aku campak engkau dengan aku. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kan aku bagi ni hati ni, so fikir kat aku, ingat aku. Aku ciptakan kau supaya engkau ingat akulah. Aku ingat engkau ni, aku ciptakan matahari.
wasyamsi waduhaha, kan? Demi matahari yang bercahaya ni. Pasal aku tahu, aku ingatkan engkau perlukan matahari, aku ciptakan matahari. Kemudian aku ciptakan bulan pasal aku ingatkan engkau. Wal qamar, jangan salah sebut. Dia ada 2, 3 tuan, salah sebut satu huruf, salah ubah makna. Qamar lain tuan, agak. Kamar lain bilik. Qamar bulan. Aku ciptakan bulan. Matahari aku cipta untuk engkau. Bulan aku cipta pun untuk engkau. Untuk apa tu? Untuk ingat dia lah. Ingat kat bulan ke ingat kat Tuhan? Ingat kat Allah yang ciptakan tu. Tapi tuan-tuan tengok tak bulan ingat Allah Ta'ala tak? Atau tengok bulan, cantik bulan ni. Ingat kat Allah tak? Mengakal. Kau mengakal nombor 1. Tak ingat. Nak tengok ingat tak ingat Allah Ta'ala? Tadi tuan sampai sini, naik apa tadi tuan? Jalan kaki. Sampai surau dia apa baca? Sampai surau. Sampai sini tadi ni, apa baca tadi? Dapat masuk surau dia apa baca? Yang bahasa Arab tu tak perlu pandai. Ada tak puji Tuhan dia sampai kat pintu surau tu? Alhamdulillah sampai. Baca tadi? Tak baca? Tak baca tapi baru ingat ni. Yang tadi tengok bulan ingat Tuhan. Yang ini sampai sini tak ingat langsung. Kan? Tadi ni, tuan-tuan naik kereta, naik motor tadi ni, jalan kaki, sampai sini kan? Apa baca tu? Turun motor tadi tu, turun kereta. Puji tak Tuhan? Turun-turun tu, Alhamdulillah. Puji? Tak? Pasal apa tak puji? Tuhan kata, aku sampaikan kau kat sini ni, langsung kau tak ingat aku. Nunjuk tak ingat, langsung tak puji aku pun. Aku ciptakan matahari, kau ingat aku ke? Kau tengok matahari ni, kau nampak aku ke? Ingat ke aku? Tak ingat. Aku cipta bulan ni, kau ingat aku ke? Nampak bulan? Ya Allah, agungnya Tuhan ciptakan bulan untuk kita. Malu aku sebab tak ingat kat dia. Tu, ada. Kan? Kemudian dia jadikan walaili iza. Malam dia jadikan. Ingat Tuhan tak? Tak ingat juga. Malam apa lagi? Tidur lah Ustaz. Wan nahari iza. Jadi bulan siang pula. Ingat Tuhan tak? Tak ingat juga. Habis apa yang kita ingat? Wassama, aku jadikan langit. Ingat aku tak? Tak ingat. Wal ard, jadikan bumi. Ingat Tuhan tak? Tak ada ingat Tuhan. Pasal apa tak ingat Tuhan? Ni jujur-jujur ni kan. Malam ni kita bagi tengok betul ke ingat Tuhan ni. Itu luar semayang. Dalam semayang ingat Tuhan ke? Ingat? Betul? Atau ingat benda lain tadi? Siapalah ceramah malam ni? Apalah sakit telinga tak sakit telinga aku tak tahu lah malam ni. Macam tu kah? Mana tuan-tuan? Kita malam ni kita berkongsi ilmu, bukan nak ngajar tuan-tuan, nak berkongsi je tuan-tuan sejauh mana kita kenal Allah. Hanya orang yang kenal Allah, yang benar-benar mengenalinya, ada rasa cinta dan rasa rindu. Bila cinta dan rindu itu ada, tuan-tuan tak payah panggil, tak sabar nak pergi, nak jumpa yang dirindui. Kan? Ini nak tunggu panggil dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru datang. Tak sabar tuan-tuan. Orang bercinta macam mana? Orang bercinta ni yang muda-muda lah, nak jumpa yang dicintai macam mana? Oh, Allahu Akbar, sebut selalu bang yang dicintai ni. Ingat selalu yang dicintai. Rindu, ingat, sebut selalu kan. Kita rindu ke tak ke Allah Ta'ala ni? Kita cinta ke tak? Atau memang tak rindu? Atau memang tak cinta? Kenapa tak rindu dan tak cinta? Pasal tak kenal dia.
tak kenal, pepatah pun kata tak kenal maka tak cinta. Betul? Kalau salah tuan-tuan bangkitlah bagi tahu saya lah. Malam ni kita kongsi, kan nak ngajar tuan-tuan pun nak kongsi. Kalau salah saya cakap ni sekarang, bangkit bagi tahu ustaz, salah tu. Nak tengok. Kalau ada rasa kenal dia, kenal Allah betul-betul, pasti ada rasa rindu dan cinta. Kita kenal mak ayah kita, kita rindu kat mak ayah kita. Sampai dah meninggal, rindu kat dia, langsung kita pergi ziarah kubur dia. Pasal apa pergi kubur? Aku teringatlah mak aku. Rindu, teringat, cinta. Dekat Allah Ta'ala ada ke tu? Ada ke benda tu? Atau tak ada? Tuan kan? Allahu Akbar. Apa pasal tak ada? Pasal tak kenal dia. Macam mana nak kenal dia? Malam ni kita tengok macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala. Dia kata, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu hadap Allah Ta'ala ni macam seolah-olah kamu nampak dia. Ada ke macam tu kita ngadap Tuhan? Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak nampak dia, fa innahu yaraka, maka dia nampak kamu. Ada tak rasa Tuhan nampak kita? Tak ada juga. Berat. Kita tak nampak dia pun tak rasa. Dia nampak kita pun kita tak berasa. Dua-dua tak ada rasa. Dua-dua tak ada rasa. Rasa nampak pun tak ada, rasa dia nampak kita pun tak ada juga. Jahanam. Habis. Pasal tak rasa nampak dia tu yang macam-macam pattern angkat takbir. Kan? Pasal tak rasa dia nampak kita tuan kan? Tu yang macam-macam gaya tu. Pasal tak nampak dia, tak rasa pun aku buat ni depan siapa ni, tak rasa. La ilah. Tuan-tuan, apa yang kita buat ni tak ada siapa-siapa melainkan dia tuan-tuan. La ilaha illallah. Tak rasa ke dia tengok kita? Tak rasa ke kita nampak dia sekarang ni? Sebab itu tuan-tuan, kadang kita sebut nama Tuhan pun buat peleceh. Nak sebut nama Tuhan ni, nama Tuhan ni nak sebut ni elok-elok lah kan. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Elok-elok kan. Ini macam mana? Subhanallah. Malaikat kiraman katibin yang catat tu pun tak tahu pun nak tulis. Ni kau sebut apa ni? Ni bahasa Jawa ke, Cina ke, India ke, Arab? Subhanallah. Sebab apa sebalah. Tak kenal Tuhan nak macam mana? Tuan-tuan, sebut nama Allah ni janganlah buat peleceh tuan-tuan. Jangan buat peleceh sebut. Sebab tu Allah Ta'ala bukan untuk dipeleceh tuan-tuan. Depan Allah mana boleh main-main tuan-tuan. Allah buat ni semua-semua ni kerana kita lah dia buat tu. Kan? Aku jadikan kau sebaik-baik kejadian. Apa yang kau nak, aku bagi. Untuk apa aku bagi ni? Supaya kau ingat kat aku lah. Kau jangan ingat benda yang aku bagi. Kau ingat kat siapa yang bagi engkau. Sehingga aku buat ni semua-semua, kau nampak aku. Kau tengok bulan nampak aku. Tengok siang nampak aku. Tengok waktu duha kau nampak aku. Tuan-tuan sembahyang duha pasal apa? Pasal rezeki tak pernah putus. Ya lah. Pasal apa sembahyang duha tuan? Dia kata siapa yang sembahyang duha kan, dimurahkan rezeki. Habis yang tak sembahyang duha mahal lah, payah dapat rezeki lah. Lim gotong tu dia pernah sembahyang duha. Lim gotong tahu tak? Lim gotong ni toke genting resort tu. Dia haram tak sembahyang duha pun. Kaya raya dia. Abang jangan gelak kan? Ananda Krishnan
Kaya. Maxis. Kaya. Ada sembahyang duha? Tak ada. Habis yang tuan-tuan sembahyang duha tu buat apa? Macam Allah Ta'ala tak tahu nak bagi. Dia tak tahu nak bagi lah. Minta pula lagi. Yang di langit turunkan. Oh, ilaha illallah. Yang kat bawah ni pun tak habis lagi Tuhan kata. Tamak minta kat aku macam-macam. Allahumma inna duha'aka wa baha'uka wa jamaluka. Dia bagi nikmat tak ingat pun kat dia. La ilaha illallah. Minta bang tu. Yang di bumi keluarkan. Yang jauh dekatkan. Yang susah senangkan. Tuhan kata aku dah bagilah dulu. Kau tak ingat gak aku? Tuhan pun bagi bandingan. Dia bagi bandingan tu. Apa bandingan dia? Kalau tuan-tuan tengok waktu duha pun tak ada apa ingat Tuhan. Sekadar nakkan habuan dari Tuhan. Tuhan bandingkan kita dengan binatang. Minta maaf cakap tuan. Kan? وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Apa bezanya kita tengok waktu duha dengan lembu tengok waktu duha? Apa bezanya? Apa bezanya? Ha? Tak ada beza apa. Ni bukan saya sebut ni, Allah Ta'ala sebut ni. Lembu pun dia tak tahu dia lembu. Dia tak tahu dia lembu. Siapa yang tahu dia lembu? Kita lah tahu dia lembu. Kita ni hebat tuan-tuan. Ciptaan Tuhan yang maha hebat ni. Allah letakkan kita satu tempat yang cukup tinggi. Mulia lah. Hebat lah kita ni. Dia bagi kita mata. Allahu Akbar. Suruh tengok ciptaan dia. Kan? Kau nampak tak tu? Nampak. Nampak siapa? Nampak Allah yang maha hebat ciptakan benda tu. Masya Allah. Kan? Kau dengar tak tu? Dengar. Dengar ciptaan Tuhan. Bunyi yang Tuhan bagi. Masya Allah. Hebat bunyi ni. Allah bagi kita. Ini yang dikatakan kenal Allah. Nikmat Allah. Adakah kita tengok kita ingat Allah Ta'ala? Ada. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingat aku, Tuhan suruh ingat dia. Ingat dia. Maksud dia apa? Nampak semua-semua ni, semua nampak hebatnya Allah, agungnya Allah, kayanya Allah. Semua Allah, tuan-tuan. Tapi apakah selama hari ni kita ingat macam tu, tuan-tuan? Atau nampak memang tak ada apa? Tengok tu tak ada apa. Tengok ni tak ada apa. Tengok ciptaan manusia pun tak ada apa. Tengok binatang tak ada rasa apa. Tengok langit, bulan, bintang tak ada rasa apa. Tak ada rasa kan? Artinya kita belum kenal Allah. Aku ciptakan kau pasal aku teringat. Supaya kau ingat kat aku. Ni tuan-tuan baju banyak kat rumah ni. Banyak kan? Betul banyak kat rumah. Adalah 10 helai. 2-3 helai. Pasal apa pakai baju ni? Baju lain tak ada lah? Ha? Ada. Pasal apa pakai baju ni? Pasal apa tak pakai baju tu? Tak, kita bincang, kita kongsi. Pasal apa pakai baju ni malam ni? Pasal apa? Baju ni dah basuh pakai, lepas tu besok basuh pakai lain. Ini mesti ada sebab pakai. Pasal teringatlah nak pakai baju ni. Kau tak pakai baju ni. Baju banyak. Teringat nak pakai baju ni. Pakailah baju ni. Kan? Bukan pasal basuh. Lain pun basuh juga. Dah basuh. Pasal apa tak pakai? Dah basuh, dah bersih. Pasal apa tak pakai? Pakai baju ni pula. Pasal apa? Kalau alasan tuan-tuan kata pasal dah basuh, okey, pakailah. Habis baju lain tak basuh. Basuh juga, pasal tak pakai. Tak teringat nak pakai baju tu. Teringat nak pakai baju ni malam ni, teringat pakai baju ni kan. Baju banyak tu haji kan. Tapi malam ni teringat nak pakai baju ni. Allah kata, aku teringat kat hang lah, aku baik.
supaya kau ingat kat aku. Berat malam ni dia kata ustaz ni. Ni apa punya ilmu lah. Tak. Ni nak ilmu nak kenal Tuhan. Duk semayang, sebut zikir semua, Tuhan tak kenal. Nah, macam mana? Macam mana? Sebab itu saya kata tadi, awaludin ma'rifatullah. Pertama sekali, kenal Allah. Aku buat ni semua untuk Allah. Tak ada melainkan dia je yang ada. Dalam hati ni tak ada siapa-siapa melainkan dia je. Sebab itu Tuhan kata dalam Quran sendiri, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum. Siapa dia? Yang bersama kita tu siapa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersama kamu. Tuhan bagi peringatan awal-awal kat kita ni. Kau jangan ingat aku tak ada, kau jangan lupakan aku. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Aku ada di serta engkau sekarang ni. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Macam mana kau boleh lupakan aku? Tidur kita, makan kita, bila kita teringat kat dia, kita malu dengan dia. Nabi teringat dekat Allah Ta'ala ni, berasa malu Nabi. Nak makan pun tuan-tuan malu. Tu yang 3 jari tu. Malu tuan. Allah. Kita bedal cukup baiknya. Langsung tak malu dengan Tuhan. Padahal ingat pun tak kat dia. Dia lantaknya nikmat Tuhan tu, penuh tangan-tangan ni dengan nasi makan. Tak ingat pun kat dia. La ilaha illallah. Kan? Nabi malukan Allah pasal Nabi teringat kat Allah Ta'ala. Nabi pun malu. Kekasih Allah, maksum, terpelihara, tak ada dosa, malu dengan Allah. Sebab sentiasa ingat Allah. Kita tak malu pasal tak ingat Allah. Bila tak ingat, tak ada di hati. Tak ada di hati, fish. Tu yang boleh buat dosa tu. Tu yang boleh buat maksiat tu. Tu yang boleh tengok orang pakai skirt pendek tu. Tu yang boleh buat dosa tu. Tu yang boleh dengar benda-benda haram. Semua boleh buat lah. Sebab tak ingat ada yang duduk dengan kita. Tu yang boleh buat tu. Kau tak boleh buat. Kau teringat dia ada jasa dengan kita, tak berani nak buat. Nak cakap tak berani. Nak cakap tak berani sebab ingat dia ada. Tuan-tuan duk teringat ada CCTV dalam satu tempat ni, berani tak buat? Kan? Tak berani ya, sebab CCTV dia, jangan Syekh, kau nampak CCTV dia 10 Syekh, korang keluar gambar kau. Duk teringat ada CCTV dalam dada kita, duk nampak 10, tak berani. Ni ingat Tuhan tak? Tak ingat. Tu yang berani buat tu. Kan? Ni simple tuan. Ni contoh simple saya bagilah. Kalau lagi terang lagi panjang nanti tuan pening kepala. Kan? Nak lagi panjang nanti tuan-tuan panggil lagi, aku bedal lagi. Bagi lagi padatnya. Next time lah. Cakap putih sikit lah. Ada lagi lah. Tunggulah. Ni baru mukaddimah baru. Pertama kali masuk. Tak tahulah abang ni boleh panggil pula surau ni. Tahu dia boleh jemput pula surau ni. Dia tak tahu kita punya penangan macam mana kan. Tak ada tuan-tuan. Ni tak kenal Tuhan, duk sembahyang tak kenal Tuhan, baca Quran tak kenal Tuhan, hidup tak kenal Tuhan ni, berserabut tuan-tuan. Nampak macam kenal dia, tapi tak kenal pun, bohongnya. Kan? Bohong kita ni tuan. Tak kenal. Kalau kenal tak macam ni hidup. Hidup kalau kenal Allah, tuan-tuan, tak susah. Nak masalah ni. Kan? Tuan-tuan sendiri cakap, mana tempat meminta? Baca hari-hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat dia mintaan. Kat dia minta. Tak ada juga. Kan? Sakit je pergi hospital dulu lah. Kalang kabut pergi hospital.
Mana Ustaz? Hospital, sakit. Apa jawapan dia? Usahalah Ustaz. Memanglah. Tanyalah dia dulu. Tuan-tuan pun tahu siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa bagi penawar? Allah. Habis pergi tanya orang lain apa? Pergi tanya dia apa? Tanya orang lain dulu apa? Sebab dia tu tak ada dalam hati kita. Siapa yang ada? Doktor yang ada dalam hati kita tu. Betul? Tak ada. Kita cakap je. Illallah. Tak ada siapa-siapa. Dia je ada kat hati aku ni. Sakit. Dia dulu. Ya Allah. Kalau betul lah sakit ni baik bagi aku ya Allah. Di sisi engkau. Aku redha ya Allah sakit ni. Tapi kalau sembuh itu lebih baik bagi aku di sisi engkau ya Allah. Engkau lah maha penyembuh ya Allah. Engkau maha mengetahuinya ya Allah. Kau sembuhkanlah aku ya Allah. Kan? Allah pun bagi jalan penyembuhan. Jumpa satu orang. Apa kena Ji? Tahulah dia terseminggu dah. Badan tak apa sihat. Cuba Haji pergi jumpa tu. Siapa gerak tu? Allah Ta'ala gerak tu. Yang jumpa ni Allah Ta'ala susun ni. Kau jumpa orang ni. Orang ni akan cakap nanti. Kita pergi. Baru kita pergi. Tu usaha tu. Tanya dia dulu. Ni ada tanya dia. Tak ada. Terlupa Ustaz nak tanya. Memang bukan terlupa. Memang tak pernah tanya. Pasal tak ada Allah Ta'ala di hati kita. Tak ada. Hafiz. Tak ada. Sebutlah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Tu zikir tu. Apa maksud dia tu? Memadailah Allah Ta'ala. Yang lain tak ada melainkan dia. Melainkan dia ya. Tapi sampai tang perbuatan, mana dia? Mana dia? Kemana Allah? Di mana Allah? Tuan-tuan tak ingat? Sampai bergantung pun tak ingat lagi. Tak ingat juga? Tu dah gantung tak ingat juga lagi. Dah pandang nama dia tak ingat juga. Dalam kereta ada ayat Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Betul. Dalam satu ketika dulu kereta tu tampal stiker Allah, tampal stiker bismillah, tampal stiker la ilaha illallah, semua ada kan? Agak-agak berapa ramai yang baca benda tu? Atas sekadar tampal dia. Kan? Tampal lah. Ingat tak juga? Berapa ramai yang gantung ayat kursi kat rumah? Berapa kali baca? Nampak ayat kursi langsung baca. Allahu la ilaha. Ada? Tak ada juga? Atau bila ingatnya? Bila nak bacanya? Bila? Masya Allah. Allahu Akbar. Pasal apa tak ingat? Pasal tak kenal dia. Bila tak kenal, tak cinta, tak rindu, tak sayang, tak sebutlah nama dia. Tak ingatlah dia. Kalau cinta, rindu, sayang, kenal dia, mesti rasa cinta, rasa rindu. Bila rasa rindu, selalulah sebut nama dia. Bila rasa cinta, selalulah ingat kat dia. Kan? Tuan-tuan sayang tak kat isteri? Sayang. Pergi mana-mana ingat tak kat dia? Ingat. Tu yang beli. Bawa balik. Ingat. Tapi dah tua-tua ni tak ingat. Tu yang pergi makan seorang. Balik belenggang. Pasal sayang dah tak ada. Dulu masa sayang dulu ni balik je apa tu bang? Oh rumahnya. Oh tinggal juga dah. Sayang. Sekarang ni balik bang? Balik. Lenggang je. Apa lagi dah kenyang. Orang rumah pandai dia lah. Pasal rindu dah tak ada. Sayang dah tak ada. Kurang. Ingat ke dia? Rindu sayang dah tak ada, ingat ke? Allah Ta'ala ni kita tak ingat dia pasal tak kenal dia. Bila tak kenal dia, tak adalah rindu tu, tak adalah sayang tu, semua tak ada, tak ingatlah dia. Tu yang kita buat selama badak tu. Mak bodoh ya. Terlupa. Dah sampai pun tak buat pun. Tadi. Petik suai lampu ni tadi. Petik suai lampu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Tak ada juga.
Tak ada lah. Pasal tu lupa dia. Tak ingat. Buat dosa. Berapa kali buat dosa ingat Tuhan? Cepat-cepat istighfar lah. Tadi lepas sembahyang tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa baca tadi? Istighfar lah. Pasal apa istighfar? Bukan mencuri pun. Bukan buat dosa apa. Dosa apa buat tadi tu? Yang istighfar tu dosa apa? Tadi, bang, tadi lepas sembahyang istighfar tak? Istighfar lah. Apa saya istighfar? Hah? Buat 3 kali lah. Apa sebab? Pasal ikut imam. Imam istighfar, kita istighfar. Pasal tadi bang, tak ingat Tuhan tadi tu, berdosa. Tu yang istighfar tadi tu. Dosa, lalai, tak ingat Allah, tu yang istighfar tadi tu, 3 kali tadi. Bukan ikut tu imam. Apa saya istighfar tu Haji? Imam dah istighfar, ikut je lah. Bukan pasal dosa ke? Minta ampun. Aku teringatkan kau ya Allah, aku berdosa dengan kau. Tengah-tengah ngadap kau tadi, aku boleh berjalan lagi kat bandar tu. Tak ingat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa sebab tak ingat? Apa sebab tak rindu? Jawapan dia senangnya. Pasal tak kenal dia. Pasal itulah tu, tuan-tuan. Pasal tak kenal dia. Bila tak kenal dia, apa dia suka, apa dia tak suka. Tuhan suruh, aku suka cantik lah. Sebab tu aku ciptakan semua ni benda cantik semua. Yang manusia tak boleh buat, aku ciptakan dia. Untuk aku bagi kau tengok keindahan, kecantikan itu aku bagi kau tengok. Supaya kau nak ingat ke aku ni suka cantik. Kau kena buat cantik-cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Indah kan? Aku ciptakan matahari. Siapa boleh buat matahari? Bagi tahu saya. Ada orang boleh buat. Betapa indahnya matahari. Cantik sungguh matahari. Aku ciptakan bulan yang indah, cantik ni. Ada orang boleh buat? Tak ada orang boleh buat. Aku ciptakan siang yang indah ni, tuan-tuan. Sampai kau boleh tengok. Allahu Akbar. Kau boleh berjalan, merata pergi. Aku ciptakan malam yang indah ni. Sampai kau boleh tidur lena. Aku ciptakan langit dan bumi ni seindah-indahnya. Untuk apa? Aku nak bagi tahu kau, aku suka benda cantik. Jadi kau ngadap aku ni cantik-cantik lah. Kau ngadap aku ni, aku dah cantik, aku suka benda cantik. Ngadap aku cantik lah. Kan? Kita ngadap dia pun, sebab tak kenal dia, kita buat selekeh kita je lah. Nak ngadap dia buat selekeh. Tahu tak dia buat cantik untuk kita? Dia ciptakan hidung kita semua ni cantik, kan? Belum ada lagi hidung manusia dia punya serombong ke atas gitu. Buat bawah kan? Semua hidung bawah cantik ya. Walaupun ada mancung, ada yang kempih, ada kembang, ada kuncup kan. Cantik tak? Cantik ya? Dia suka cantik lah. Nak ingatkan kat kita, manusia, makhluk ciptaan aku ni suka benda cantik, kau tolong buat cantik untuk aku tau. Kan? Sampai masuk kita depan dia, selekeh kan? Aku ciptakan wangi-wangi alam ini. Syurga tu aku buat wangi untuk engkau. Aku bagi wangi ya. Aku sukalah wangi tu. Jadi kau pakailah wangi-wangi ngadap aku tu. Datang jumpa aku ni wangi-wangi lah. Ini minyak wangi wakaf kat kita pakai. Datang masjid kan. Datang masjid kan. Pakai kat masjid tu. Ada minyak wangi wakaf kan. Minyak wangi wakaf kan? Minyak wangi yang tu lah. Pakailah minyak wangi yang khas. Nak ngadap. Sebab Allah Ta'ala suka wangi, aku nak pakai wangi-wangi. Apa wangi yang Tuhan suka pakai ni? Yang Nabi pakai tu lah. Kasturi lah, apa semua tu. Nabi suka pakai kan? Kita pakai tu. Sebab Allah Ta'ala suka. Azan tu tuan. Azan tu.
innaka la tuhibbul Sambung sikit insya-Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, macam mana nak kenal Allah Taala ni? Macam mana nak kenal? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir ni. Dia Allah Taala beserta kamu di mana kamu berada. Dan Allah melihat segala yang kamu kerjakan. Apa maksud melihat, tuan-tuan? Melihatnya apa maksud? Melihat ini, tuan-tuan, ialah dengan ainul basirah dan ainul ma'rifah. Di mana, tuan-tuan, melihat ke dalam diri sendiri. Nak kenal Allah, tengok diri kita ni, tuan-tuan. Sebab itu ada perkataan hukama, bukan hadis Nabi. Hukama kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal akan Tuhan dia. Sekarang kita tak tengok diri kita. Kita duk sibuk duk tengok diri orang, kan? Kita duk sibuk tengok orang, kita tak sibuk tengok kita. Mana nak kenal Tuhan? Kita duk nampak semua orang semua. Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Kok yang jahat orang tu, yang buruk orang tu. Semua orang tu, yang tak sempurna orang tu, semua orang. Kita ni mana? Kita elok je semua. Kita tengok orang je yang tak elok. Sebab itu jangan tengok orang, dia kata. Tengok diri sendiri. Nak kenal Allah, Allah tengok kita macam mana? Baik. Allah tengok kita ke mana? Ada kalau tengok kita menyampah. Seorang bapa tengok anak. Orang kata anak dia tak bagus. Kita kata apa? Anak aku tetap bagus. Allah Ta'ala, kita lekor tengok orang, Allah Ta'ala tengok kita macam mana? Kita jangan kata orang tak baik, tu tak baik. Allah Ta'ala tengok kita macam mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Allah tengok kita ni semua baik ke tak baik? Semua baik. Kenapa kita tengok orang tak baik semua? Pasal apa kita tengok orang tak baik? Bila tengok orang tak baik, kita pun hukum orang tu. Hukum orang tu. Hukum orang. Hukum orang tu. Hukum orang ni. Habis semua kita nak hukum, kan? Kita seorang yang baik. Sudah syurga tu dia seorang yang lempak. Sebab yang lain semua tak baik. Kita seorang yang baik, kita syurga lah. Apa lagi, kan? Allah Ta'ala kata, aku yang tengok orang semua baik. Sebab itu kerana kebaikan kata aku bagi semua-semua. Ambil. Ambil. Supaya kau ingat aku. Aku tengok engkau ni, aku bagi engkau ni. Ingatlah kat aku ni. Tapi dia bagi kat kita, kita tak pandang juga. Kita tak rasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak malu macam mana? Tak kenal dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok ni dalam konteks ma'rifatullah hamba kepada Allah ni, tuan-tuan, pertama-tama, tuan-tuan, ada tak merasai di dalam diri ni keagungan Allah Ta'ala? Ada tak? Dalam konteks keimanan ini, dalam konteks ma'rifatullah ini, ada tak rasa keagungan Allah Ta'ala dalam diri kita? Ada? Itu syarat. Syarat penting nak kenal Tuhan. Ada tak rasa keagungan Allah di dalam hati kita? Yang tuan sebut Allah Maha Agung tu, ada ke tak keagungan tu dalam hati kita? Ada? Kalau ada, tak macam ni hidup kita? Tuan-tuan bawa kereta. Dalam bawa kereta ni teringat polis. Macam mana tuan-tuan bawa kereta? Jagalah, kan? Jaga peraturan undang-undang, kan? Jagalah, pasal dalam hati kita ada polis. Slow tuan. Jangan. Nampak kan polis kan? Jalannya tuan, potongnya double line. Jangan kan polis kan? Tak ada. Jangan kan? Kok dia ada kan? Jangan cik pasal.
Lampu merah tuan, jalan dia. Kan ada polis pun. Jangan kau depan tu kan. Sebab apa kita kata lagu tu? Dalam tu dia ada. Kan? Waktu bawa tu dia ada dalam ni. Kan? Oh, bawa kereta. Oh, ingat je lah kan? Pakai tali pinggang. Nampak je. Lampu biru pun takut dah. Rupa majlis perbandaran punya lampu. Aku ingat polis dia. Haram betul. Rupa majlis bandarannya. Kan? Lalu kat highway kan. Orang kabut pakai tali pinggang. Asal? Kau nampak tu biru tu. Plus perondo tu. Bakapuk maki. Celakong betul. Aku ingat polis ni haram betul lah. Hah? Pasal ingat polis dalam tu. Bila ingat dia adalah rasa takut tu. Bila ada keagungan Allah Ta'ala dalam hati, adalah rasa takut pada Allah. Tapi benda tu tak ada sekarang ni. Makna kalau siapa nak bangkang, boleh bangkang lah. Kalau saya cakap tak betul ni. Tak ada rasa agung Tuhan tu. Walaupun kita selalu sebut Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Agung. Kita tanya, agung tak mana? Agung lah. Yelah, agung tak mana? Kalau agung ni, kalau kita tengok agung lalu, kita berhenti lah. Agung lalu. Kita, Tuhan bagi tahu pun banyak semacamnya. Ini misalan-misalan yang mudah faham tuan-tuan. Bukan yang susah faham ni. Untuk orang awam macam kita ni. Bagi pelik-peliknya dalil kan tuan-tuan lagi tak faham. Lagi balik pening. Apa ustaz ni cakap? Aku tak faham macam tu. Ni yang faham je senang. Satu. Rasa agung Tuhan tu memang tak ada lah. Terbuktilah tak ada. Macam tadi lah bagi tahu kan. Polis ada dalam hati kita sentiasa. Tu yang berhati-hati kita sebab polis JPJ dengan main kan jago nak potong takut, lampu merah takut, tali pinggang pakai takutlah dia ada dalam tu je polis kan nampak je kereta polis kau nampak tu tu dia tu pakai kan kau jaga dia nak lampu biru tu jaga kau. Semua takut. Keadaan apa pun takut. Pasal polis. Sebab Tuhan tak ada dalam hati ni. Keagungan Tuhan tak ada. Tak rasa apalah. Itu sebut nama dia pun boleh buat main-main. Sebab tak ada rasa agungnya Tuhan. Kan? Mana ada rasa agungnya Tuhan tu yang boleh buat main-main tu? Bolehlah buat main-main. Sebut pun bolehlah buat main-main. Kalau tak, buat betul-betul lah. Tuan-tuan. Satu. Yang kedua, dah 8.20. Sikit lagi tuan. Habis lambat sikit, tak apa. Sesekali, bukan senang dapat masuk surau ni. Ini Alhamdulillah dapat tembus ni pun Alhamdulillah ni. Ustaz, lama dah sebulan lebih duduk Batu Pahat, baru dapat masuk sini ni. Dulu pernah sekali semain subuh kat sini. Mula-mula datang Batu Pahat semain subuh kat sini. Saya tengok ni suara apa ni, saya kata sembahyang perempuan. Lain macam suara ni. Ada gak niat dulu kok dapat ceramah kat suara ni pun best gak ni kan. Tapi Tuhan nak makbul juga, dapat juga saya. Tu jumpa Abang Rahim ni lah. Jumpa rumah dia pun ejah dapat masuk sini. Jumpa abang tu. Pergi kedai dia lah gitu kan, dapat jubah selai. Dapat minyak wangi satu kan. Dapat kurma. Abang tu kan. Tuhan makbul lah saya punya niat tu. Tuhan dia maha mengetahui. Saya datang sini tuan-tuan semayang subuh nak ngajar dekat Telekom. Mana nak semayang subuh dah sampai pekan ni. Pusing jumpa surau ni. Semayang kat luar. Tapi tuan-tuan tak kenal lah saya waktu tu. Belum kenal lagi lah. Tak kenal maka tak cinta lah. Malam ni dah kenal. Tak tahulah cinta ke meluat. Kalau cinta Alhamdulillah. Kalau meluat pun Alhamdulillah. Tak ada masalah. Kan? Dia datang lah. Niat tu dah ada dah. Bila nak dapat ceramah. Tengok jumpalah Abang Rahim ni. Rumah dia. Jumpa Abang Ali ni. Jumpalah 2-3 orang kat sini. Susun saya. Dapat juga masuk surau ni saya kata. Tuhan. Minta je ke Tuhan. Tuhan bagi ni. Sebab kau ingat aku ingat engkau. Fazkuruni azkurukum. Kau ingat aku ingat engkau.
Ihfazillah yahfazka. Kau jaga aku jagalah kau. Tengok Tuhan punya perjanjian. Cantik tak? Kau minta, aku kabulkan. Tengok. Kau minta ampun, aku ampunkan. Ini janji Allah Ta'ala. Apa nak risau? Yang kenal Allah Ta'ala lah. Yang kenal. Allah Ta'ala kata apa? Berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Mohon, aku kenankan. Habis dah mohon lama Ustaz tak berkenan, jangan salahkan Tuhan. Salah kau tak ada adab minta dengan dia. Cara minta tak betul sebab kau tak kenal dia. Kau main minta je. Menadah pun macam nak tak nak. Dah dibagi pula, terlangkup pula tangan. Tak kenal. Salah dia apa? Dia kata betul dah. Ud'uni astajib lakum. Ingat Allah Ta'ala bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia tak pernah mungkin janji tau. Dia tak nak berbohong mah. Kau minta, aku bagi. Tapi betul cara minta lah. Pagi tu saya masuk sini tuan-tuan, saya sembahyang kat luar tu. Sembahyang subuh habis semua minta dengan Tuhan. Ya Allah, bila lah nak boleh. Surah Arab ni kan. Hari ni Tuhan kabul lah. Lama baru kabulkan. Lama lah tuan-tuan masuk betul pahat ni. Pasal itu saya tak nak minta kat manusia, saya minta kat Allah Ta'ala. Ya Allah, kau tolonglah lembutkan hati-hati manusia ni. Kan? Engkau pinjamkanlah sifat-sifat engkau yang baik ini ya Allah pada hamba-hamba ni. Aku nak minta kat dia pun tak boleh kalau engkau tak pinjamkan sifat. Kan? Sifat pemurah engkau yang bagi, pinjam kat dia ni, dia bagilah. Tuan kan? Saya tu saya tak pernah minta mengajar ni duit kan. Saya minta kat Tuhan je. Minta kat tuan-tuan pun bukan boleh dapat pun. Kalau Tuhan tak gerak kat hati tuan-tuan nak bagi duit, dapat? Jangan mengigau lah. Tuan-tuan banyak duit pun belum tentu boleh bagi. Kalau Tuhan tak pinjamkan sifat pemurah tu. Saya tu saya doa tak ada tuan-tuan. Saya doa sendiri tuan-tuan. Ya Allah, engkau lembutkanlah hati-hati manusia ni ya Allah. Kan? Kau pinjamkanlah sifat pemurah engkau, kasih sayang engkau, rahmat engkau, rahman engkau ya Allah. Kalau ini sifat yang kau pinjamkan kepada mereka, tak susah hidup ni ya Allah. Aku boleh jumpa siapa-siapa aku jumpa ya Allah. Saya tu orang kata, kena tentukan Ustaz, bayaran berapa? Tak payah. Minta ke Tuhan. Tuhan tahulah uruskan. Nak minta beribu-ribu, minta beribu-ribu. Kau ingat dia boleh bagi lah. Kalau Tuhan tak gerakkan, dah pegang duit pun boleh buat lupa. Dan nak salam dah tuan kan. Tuhan kata aku tak nak bagi dari ni. Tuhan bagikan ingatan kita. Balik dulu Ustaz. Pegang duit bola poket duit. Dah sampai rumah baru teringat. Allah, duit Ustaz tak bagilah tadi. Ustaz dah balik. Kehendak dia ke? Ini bukan kehendak manusia, ini kehendak Allah. Saya tu jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah. Orang yang kenal Allah minta dengan Allah. Tuan-tuan selalu sebut yang kaya dia, yang mengetahui dia, yang berkuasa dia, semua dia. Tapi kadang-kadang orang suruh kat saya, "Cu, Ustaz minta tolong kat situ." Aku pun pergilah. Haram tak dapat pun. Lepas tu aku fikir balik, yang aku pergi bodoh ikut cakap dia apa? Kadang timbul kebodohan tu, terlupa. Sebab kata abang tadi lah, terlupa. Sebab Tuhan tu tak sentiasa melekat di jiwa ni, lupa juga ni. Cuba Ustaz jumpa tu. Aku pun pergi. Apa? Haram tak boleh. Betul harap lah, pergi jumpa sana. Pergi belum. Tak ada. Tuhan kata harus diingat. Semua tu hak aku, bukan dia. Kau minta kat aku, baru istighfar balik. Ya Allah, berdosanya aku ya Allah. Aku lupa kat engkau, aku pergi kat makhluk buat apa? Engkau lah yang maha mengetahui, kau kaya, kau berkuasa. Patah balik minta kat dia. Minta kat dia mudah. Tolong ya Allah. Allah Ta'ala kata, nah, ambil. Jumpa si Fulan bin si Fulan. Saya jumpa tu, Abang Rahim tu. Jumpa Abang Ali ni. Jumpa Tuan Haji tu. Jumpa orang rumah Abang Rahim. Allah Ta'ala kata, nah, aku jumpa dengan orang ni. Untuk engkau. Kau jangan minta kat orang. Minta kat aku. Aku susunkan. Duduk di Batu Pahat. Saya tuan-tuan datang Batu Pahat ni nak duduk dalam kereta je mulanya. Tuan-tuan tahu 12 hari bulan 10, 13 hari bulan 10 saya sampai sini tuan-tuan. Sampai sini duduk dalam kereta sebab PKPB kat KL. Tak boleh kuliah. Mana saya nak pergi? Saya lari ke Batu Pahat. Sampai sini
Doa dalam kereta, ya Allah, temukanlah aku, jumpalah manusia-manusia yang baik ni, ya Allah. Permudahkanlah ya Allah urusanku. Kau yang boleh mudahkan, orang lain tak boleh. Apa plan dalam kereta? Duduk. Sampai Batu Pahat, nak duduk dalam kereta 2 minggu. Tidur dalam kereta lah. Plan, tidur dalam kereta. Kereta ada, tidur dalam kereta lah. Barang-barang pun dalam kereta. Dah biasa tidur dalam kereta. Itulah hotel, itulah rumah, itulah kedai bergerak. Semua itu. Plan macam tu lah. Tuhan kata dah. Kau minta kat aku bagilah. Sampai kat sini, orang pun telefon. Orang rumah Abang Rahim, Ustaz kat mana? Kat Batu Pahat. Berapa lama? 2 minggu. Tidur mana Ustaz? Dalam kereta. Dah, Ustaz, dah. Dia pun telefon Tuan Haji Sukaini. Sukaini pun telefon saya. Ustaz kat mana? Mai tidur homestay saya, Ustaz. Homestay saya kosong. Pelan aku tidur. Tuhan susun cantik. Apa nak takut dengan ni semua kehidupan? Allah Ta'ala susun. Kita ni duk fikir makhluk besar sangat ke makhluk ni, hebat sangat ke makhluk ni, kaya sangat ke makhluk ni. Tuan, duduklah sini. Kuliah tak ada lagi. Tak ada kuliah. Duduk saja ya. Allah Ta'ala permudahkan urusan. Dia orang ni lah susun kuliah saya. Cari surau masjid, tanya. Hari-hari kuliah sampai tak larat dah. Ni pasal PKPB ni subuh tak dapat lah, tapi jalan juga ni. Setiap malam tuan-tuan, Allah Ta'ala susun. Pasal itu jangan lupa Allah dalam hati. Kenal dia. Dia yang susun semua ni. Dia yang susun. Ni sampai bulan 12 ni tuan, sampai hujung tahun tu dah susun kan. Tu Abang Rahim punya rumah tu susun sampai bulan 12 lah. Tapi tak tahu lah ada tarikh kosong atau tak kosong lagi lah. Mana tahu kau tuan-tuan nak panggil, nak mencelah lagi sekali, nak kena taruh lagi, nak bagi kenal Tuhan kan. Tuhan susun. Tuhan bagi atur elok. Cantik Tuhan susun. Rezeki Tuhan dah susun. Uktub rizqah. Yang pening-pening buat apa? Goreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang. Ramai nunggu. Tinggal lalu. Sembayang dulu bang. Jangan kang balik dia orang. 6 orang tu. Kok RM5 satu, 6 kali 5, 30. Siapa dia bagi? Dia bagi ke? Habis dia beli. Bukan Allah Ta'ala bagi ke? Pasal ni tak ada. Tak kenal Tuhan. Tak kenal siapa bagi rezeki. Tuhan kata, aku bagi rezeki, bukan dia. Kau nak minta kat dia buat apa? Minta kat aku lah. Tadah tangan dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, lembutkan hati mereka, ya Allah. Lembutkan hati jiwa mereka ni, ya Allah. Tengah-tengah goreng berderet lagi 30 orang datang. Tak percaya dengan Tuhan. Bukan tak percaya, tak kenal. Kan? Tengok. Keagungan Tuhan tak ada satu. Kedua, tak ada rasa diri kebesaran Tuhan dalam hati. Tak ada. Tak payah duk sembang. Kan? Tak ada rasa kebesaran Allah Ta'ala dalam hati. Tak ada. Mafish. Khalis. Mafish haja. Tak ada. Apa kebesaran Tuhan yang ada? Memang sebut ada. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa yang besar? Apa yang besar? Kita besar. Apa yang besar? Dua tak ada. Agung tak ada. Besar tak ada. Dua. Tiga. Apa yang tak ada lagi? Tak ada rasa dalam diri ni kehebatan Allah. Tak ada. Siapa yang hebat? Manusia. Pasal itu tuan-tuan nampak manusia, tuan-tuan akan puji manusia ni. Adalah satu ciptaan. Buat kereta. Cantik kereta ni, hebat yang design ni kan. Orang buat tu hebat kan. Pandai dia design, kau tengok. Pandai. Ini utama mana dia belajar lu ni kan.
Tuhan kata, ni yang bagi otak dia boleh fikir tu, ni aku, kata Tuhan. Aku ni, tapi kau tak nampak aku. Sebab dalam ni yang paling hebat manusia, bukan aku, kata Tuhan. Mulut je kata kau kata aku hebat, tapi haram pun tak hebat pun aku ni kau buat kan. Tengok orang buat 5 Langkawi, apa terbang tu, kita pun melopong tengok. Ui, ini berapa tahun lah dia training ni kan, memang hebat dia. Tuhan kata apa dalam Quran? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. No. Aku yang pandu tu untuk kau buat itu. Yang kau pergi tengok tu apa? Tak habis-habis mulut kita kata, hebat, itu bertahun tu. Itu tak mana dia belajar, itu Mak Saleh mana dia belajar. Ini memang champion lah dia ni. Tengah-tengah kita champion meletup. Boom, meletup. Sayang kan. Punya hebat dia pun boleh jatuh kat meletup kan. Dah. Tadi kau kata hebat, ni dah meletup kau kata tak hebat dah. Mana kehebatan Tuhan? 3 lah. 4. Merasai dalam diri kita ni hanya kepada Allah Ta'ala kita menggantungkan seluruh pengharapan kita. Harapan kita hanya pada Allah, jangan pada makhluk. Sebab dia mengetahui, dia berkuasa, dia menyembuhkan, dia kaya, semua dia. Maha, segala maha dia. Jadi kita harap kat dia lah. Tuan-tuan nak minta tolong kat siapa? Kalau susah, tak tolong kat orang senang. Kalau susah, minta tolong kat orang yang apa-apa kedana, tak guna. Kita tak tahu, minta tolong kat orang yang bodoh, lagilah teruk. Kan? Contohlah, kita bodoh, pergi tanya orang bangang, apa jawapan dia? Bahalul tu. Tidak. Kita susah, pergi minta kat orang miskin. Susah tuan. Kenapa? Tinggal RM2 bulan ni. Boleh tolong tuan? Kau ada tak RM2? Aku sekupang tak ada. Lah, kau ingat kau kaya. Kau sekupang tak ada? Hebat lagi, aku ada tak RM2? Yang kau pergi tanya aku apa? Nah, minta tolong kat yang kaya. Siapa yang kaya? Tuhan kata, yang kaya aku, kata Tuhan. Tak ada tangan. Yang maha kaya, tuan-tuan lah sebut. Tuan-tuan sebut selalu apa? Tuhan maha kaya, Tuhan maha kaya. Tapi dok minta kat apa-apa kedana juga. Tuhan kata dah tahu apa-apa kedana, kau pergi minta kat dia apa? Asal kau tak minta kat aku? Sebab kau tak mengharap kat aku, kau mengharap kat orang tu. So itu Tuhan bagi kita, uji kita tu. Kalau betul kau mengharap pada makhluk, silakan. Sakit kan? Kita pun mengharap pada makhluk ni. Jumpa doktor pakar, habis beribu. Jumpa bomoh, habis beribu. Jumpa ustaz, habis beribu. Habis semua beribu, tak elok. Sebab yang elok kan aku, kata Tuhan. Pergi minta. Last kali jumpa siapa balik? Balik pada Allah Ta'ala. Mana nak pergi? Masjid. Jumpa siapa? Jumpa Pak Imam. Baru ingat tu kan? Mam, tak tolong? Tolong apa tu? Puas berubat dah mam, tak mahu aja. Macam? Tak mahu kat dia elok lah mam. Ingat nak minta tolong baca Yasin. Main ngajat. Kod-kod mahu lah. Itu pun kod-kodnya. Dengan Tuhan pun kod-kod ni. Kod-kod lah. Dengan baca Yasin, solat hajat ni mahu elok lah kan. Kod-kod. Imam pun, ya. Bagi RM50. Yang doktor ni bagi RM50,000. Nak itu, tu yang tak yakin tu kan, RM50. RM50 bagi kat Pak Imam, RM50,000 bagi kat doktor tadi. Yang nak minta dengan Tuhan ni bagi RM50 dia. Itu yang kod-kod lah mau lah dia. Imam kata, iyalah. Tu imam pun belah dah kod-kod, imam pun malah nak buat. Baca Yasin pun, Yasin wal Quranil Hakim innaka ala siratal mustaqim. Nak tak nak baca. Bagi dia pisang sesisi. Kesuar. La ilaha illallah. Pengharapan tak ada dengan Tuhan. Kan? Okey, 8.30 dah. Okey. Dan tuan-tuan,
inilah dia tuan-tuan 4 perkara yang bila kita tak nampak Allah Ta'ala, tak kenal dia, pasal bila tak kenal Allah Ta'ala, benda yang 4 ni tak ada dalam diri kita. Hafiz, agung tak ada, hebat tak ada, mengharapan tak ada, semua tak ada lah, kebesaran tak ada. 4 ni memang tak ada kalau tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, tak ada yang 4 ini, maka hati kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertutup terus, tak nampak. Bila tak nampak, serba-serbi hidup tak kena, jalan atas muka bumi ni tak kena. Tu yang datang sombong, tu yang datang riak, datang ujub, pasal tak kenal. Sebab benda-benda tu Tuhan punya, tak kenal dia, tertutup. Pasal ni tak ada kan, tertutup ni. Tu yang jalan David Dado, itu yang baru ada jawatan sikit dah mula lain macam tu kan. Bila dah kaya sikit lain macam tu kan. Bila dah hidup kaya sikit lain macam. Bila ilmu ada sikit kan, dah mula David Dado kan. Padahalnya kok nampak ada ini 4 ni, tak ada sifat tu, tak wujud sifat tu kan. Mana nak ada, sebab kita kenal Tuhan, tak ada sifat tu. Tapi oleh kerana tak kenal, berarti sifat ni pun tak ada lah. Besar, agung, hebat ni semua harap ni tak ada. Apa yang ada? Adalah sifat-sifat makhluk tu. Apa sifat makhluk? Tu yang datang kan. Orang tegur pun tak boleh kan. Tuan ni, kau apa hal? Wih, kau tahu aku siapa? Siapa? Tak ada kan. Jadi tuan-tuan, hari pada 8.40 cukuplah takat tu. Ada rezeki, panjang umur, kalau tuan-tuan panggil, aku datang lagi. Aku datang lagi, tuan-tuan tahan telinga lagi. Pasal bukan tahan telinga apa, nak bagi kenal Tuhan ni. Tak kenal Tuhan, sia-sia tuan-tuan buat kerja ni. Mayang tak kenal Tuhan, puasa tak kenal Tuhan, baca Quran tak kenal Tuhan kan. Bila kenal Tuhan, baca Quran pun betul-betul, jaga betul-betul, ni aku tengah bercakap dengan Tuhan ni. Jangan main-main ni, sebut betul-betul huruf kan. Waddu'a wal-laili iza sajab, cakap dengan Tuhan ni baik ni. Sebut nama Tuhan, subhanallah, subhanallah, sebab aku tengah bercakap, aku tengah sebut nama dia ni. Bila tak kenal, subhanallah, 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 subhanallah. Kau sebut siapa ni? Sebut Tuhan. Sebelah lagi? Sebelah lagi besok? Sebelah je lah. Sebelah lagi mana? Gila. Pesan? Tak kenal dia. Tu nama dia tu. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebut betul-betul nama dia. Tahu betul. Kau sebut siapa ni? Sebut nama Tuhan. Patutlah kemas sangat sebut. Halah, nama dia. Nama orang pun kita sebut betul-betul. Yang amat berhormat, Datuk, Doktor. Sebut pun habis. Macam pengusi sebut je lah. Yang berbahagia, Ustaz Haji. Habis sebut Haji kan. Kau tak sebut Haji nak marah kat tadi kan. Apa ni, ada Haji kan. Kan? Orang dah haji, panggilnya Mat. Ahmad. Apa mak pekak dah kau? Dah balik Mekah pula pekak. Haji Mat. Kau panggil aku. Alah, tak dengar ke? Dengar lah, aku dah haji. Kau panggil Mat, mana aku tahu. Haji Mat kan. Jadi akan datang siri yang kedua. Kalau panggil, panjang ni tuan-tuan perbahasan bagaimana nak letakkan keagungan Tuhan dalam seketul hati yang bernama qalbun. Macam mana letak dia? Bukan boleh ambil-ambil bubuh kan? Macam mana nak letakkan kehebatan Tuhan dalam hati yang bernama qalbun ni? Macam mana nak bagi dia duduk? Nak bagi duduk kekal lah. Jangan keluar-keluar. Yang keluar masuk, ya kan? Usalli
salli. Allahu akbar. Dah masuk. Kejap keluar balik. Astagfirullahaladzim. Apa hal? Keluarlah Ustaz. Apa yang keluar? Dia keluar balik. Salli. Allah. Dah masuk dah. Cantik baru nak baca, keluar lah balik. Apa pasal dia kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk? Susah tu nak masuk ni. Apa sebab? Dia bisa ada sebab? Sebab dia tempat dia duduk tak cantik lah, tak clear lah tempat yang dia duduk tu. Nanti perbicaraan dia ada hubung kait dengan tempat tinggal tu. Pasal apa dia tak boleh duduk dalam tu? Macam kita duduk rumah kita lah. Rumah kita boleh duduk pasal rumah kita cantik, bersih, wangi, seronok duduk. Rumah tak cantik, tak bersih, berserabut, kotor, kita pun tak semangat nak duduk. Kejap keluar. Orang rumah pun, awak ni tak duduk rumah ke? Macam mana nak duduk rumah macam ni? Rumah pun bersepah. Allah lah. Itu ada hubung kaitnya bila siri yang ketiga akan datang. Kalau panggil, kalau tak, satu ni je lah siri. Cabut tu ustaz ni kata. Geramnya aku tengok ustaz ni, aku tangan. Tak, saya nak bagi tahu, bagi tahu. Sebab kuliah saya lama kat sini, sampai hujung tahun. Itu pun saya minta dengan Tuhan lagi, ya Allah, permudahkanlah segala urusan aku duduk sini. Kalau Allah Taala mudahkan besok, sambunglah. Silap-silap duduk Batu Pahat tu. Duduk Batu Pahat tu lagi laju nak bagi kenal Tuhan orang Batu Pahat, nak bagi kenal orang Tuhan. Sampai makan pun tak kenal Tuhan, tidur pun tak kenal Tuhan. Tidur pun terletak lelap, makan melantak sakan. Pasal tak kenal Tuhan lah. Jadi tuan-tuan cukup setakat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan, mohon maaf sekali terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Memang kerja saya memang nak menyinggung pun. Memang saya memang nak bagi singgung. Kalau tak singgung, tuan-tuan tak faham-faham. Pasal itu saya sergah dia tuan-tuan. Pasal apa saya sergah? Tuan-tuan jangan tidur. Benda nak kenal Tuhan ni, kalau tidur langsung tak kenal Tuhan nanti. Tu nak bagi celik tu, nak bagi kenal Tuhan lah tu. Pasal itu saya sergah. Sebab tu suara volume saya tadi, itu bau sikit volume tu. Dia sebenarnya volume tuan-tuan, dia bukan dekat 10, 25. Pernah saya jadi imam tuan-tuan, terbakar speaker. Ni mic ni, dia punya PA tu dalam terbakar. Meletup. Bismillahirrahmanirrahim. Terbakar tu. Hangit dah. Saya pun risau. Habis dah aku ni. Kat leher gantung, kat depan lagi kan. Mampus shot ni kan, mampus aku. Dah hangit dalam. Tu saya pun tanya orang yang buat PA sistem tu. Berapa PA sistem tu tu? Tahulah Ustaz, siap yang buat. Siap yang buat. Rupanya besarnya. Suara saya derah, meletup. Akhirnya dia kata, Ustaz tak boleh jadi imam. Bolehlah, suara Ustaz ni volume tinggi ya. Saya kata, kau buatlah PA sistem yang canggih sikit, yang boleh kau letak speaker besar-besar tu, bagi aku jadi imam. Kau tengok. Saya tak bagi jadi imam dah. Tu saya takut nak angkat suara jadi imam. Takut tuan, meletup. Saya pun tak tahu PA sistem ni macam mana. Saya tarik meletup. Tambah dia punya kabel bukan besar pun tu. Halus. Sonia. Halus ni. Mana boleh. Dia tuan-tuan, saya punya kabel, saya jadi imam dulu tuan-tuan. Kabel dia tu. Kabel pergi mic yang cecak tiang. Saya hanjut cukup. Ini kabel ni. Sekali tarik putus. Cukup dekat itulah. Mohon maaf tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi. Terima kasih pihak surau Arab ni yang sudi mengundang saya pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan bolehlah nak undang saya ke apa ke, tapi jangan berhubung dengan saya lah. Berhubung dengan PA yang tak resmi ni, yang tak bergaji ni lah. Dia orang lah PA saya sekarang. Dia orang susun kuliah saya. Ustaz, kuliah Ustaz ni Abang Rahim ni, ni Abang Ali ni, ada orang rumah dia tu, Abang Rahim tu. Hubung dengan dia. Hubungan saya memang tak lah. Memang tak ada, telefon pun tak berangkat. Sebab banyak kerja nak buat, tak ada masa tengok telefon sangat. Kurang tengok lah, tengok juga tapi kurang lah. Sebab tengok telefon pun nak meluat tengok telefon ni. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna bijannil hamd wa kunta takun afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban
wa amalan mutaqabbal. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa-siapa nak tengok video saya, boleh minta link dekat Abang Ali ni yang buat rakaman ni. Video saya banyak